Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wa lamtisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Quran Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurlah banyak-banyak pada Allah. Cuti punya panjang, akhirnya bersambung balik. Orang yang ada sikap rindu pada kuliah ni mau sebut banyak-banyak alhamdulillah. Bukan senang, penyakit nak suka pada agama ni bukan senang. Ya Allah Tuhan, nampak tak? Bukan senang. Hari ni dengan kitab Bulughul Maram kita macam biasa, muka surat 896. Ali Majlis Fatwa mengatakan sambungan dia 896 oleh Imam Zainal, kan? Imam apa? Imam Adnan. Imam Adnan mengeluarkan kenyataan kena baca hadis 1559. Muka surat 894 hadis 1556. Sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kita dah tentang cerita dia ni kita dah sebut dah. Dapat tak? Nampak tak? Ni setiausaha Ustaz Alim pun datang. Terima kasih. Bukan wakil daripada Ustaz Alim datang. Nak bagi tahu Ustaz Alim pelan sari pelan pada keadaan pulih. Pada keadaan pulih. Nanti bila tadi tidak dibenarkan buat lawatan lagi. Sampai dah sihat, dia boleh okey dah, okey. Bagi dua-dua mata dia berfungsi. Kalau satu mata ada saja, kita khawatir. Di akhir zaman manusia satu mata ni dikhawatiri. Jadi insya-Allah mata dia akan pulih balik. Dia akan pulih balik insya-Allah. Hadis muka surat 894. 894 hadis 1559. Hadis ni daripada Abdullah bin Salam. Kita tahu Abdullah bin Salam ni bukan orang lekeh-lekeh. Bila kita baca hadis, kita cuba penghayatan terhadap hadis tu. Cubalah tengok kawan ni. Kawan ni orang Yahudi, dia ahlul kitab. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi ahlul kitab. Dia ni bila baca kitab memang dia terlalu beriman dengan apa yang Tuhan kata. Yang kata Abdullah bin Salam. Nabi SAW yang kata Nabi Muhammad ni, Nabi kita dia baik. Nabi kita ni baik. Nabi kita ni tak cari musuh. Dan musuh macam mana pun tetap dia baik. Inilah sifat Rasulullah. Kaya sangat-sangat. Maka Nabi SAW dengan Yahudi dia baik. Dengan Yahudi dia baik. Maka orang yang bagi tahu dekat Rasulullah, ya Rasulullah, orang Yahudi ni sikap dia macam ni ya Rasulullah. Aku nak bagi tahu kat hang. Kalau kita bersama dengan dia, dia puji kita sangat-sangat. Kalau kita tak sama dengan dia, nanti kutuk kita. Ini sifat Yahudi. Sifat Yahudi. Kita duk mengaji agama ni, biar agama tu jadi bahan bukti amanah untuk kita beramal. Macam Abdullah bin Salam bagi tahu, ya Rasulullah, sifat orang Yahudi ni, kalau kita bersama dengan dia, dia sanjung kita sangat-sangat. Terang tantang dia jaga kita. Tapi kalau kita tak bersama dengan dia, dia akan kutuk, dia akan buat macam-macam, dia selongkat cerita. Kita yang duk mengaji ni, kadang-kadang ada penyakit tu. Kalau geng kita, kita puji. Kalau bukan geng kita, kita kutuk. Ini penyakit yang berbahaya. Berbahaya. Mengaji kadang-kadang boleh. Siapa nak mengaji boleh. Tapi nak beramal tu, susah sangat. Susah sangat nak masuk. Dengar macam-macam kitab dekat apa ni, khazanah Ustaz baca tadi, macam-macam balakna ada. Nampak tak?
Tapi kita bimbang ilmu-ilmu tu tak mau jadi kawan dengan kita, kita tak boleh nampak dia sebagai syariat. Kita tak boleh nampak dia sebagai syariat. Maka Abdullah bin Salam bila dia mai kat Nabi, ya Rasulullah, dia mai kat Nabi, maka dia pun cerita, ya Rasulullah, pasal dia tengok Nabi ni terlalu percaya sangat-sangat dengan orang Yahudi. Sedangkan dia tahu semua geng dia benci dekat Nabi. Tengok depan Nabi, Rasulullah, semua nampak. Tapi Abdullah bin Salam kata, ya Allah, aku kena bagi tahu kat Rasulullah macam mana perangai depa ni, aku kena bagi tahu. Aku kena bagi tahu, dengan aku bagi tahu, aku kena buat mai bukti untuk betul-betul Nabi tengok jelas perangai depa ni. Pasal dia tengok Nabi, Nabi duk berkawan dengan geng-geng dia semua. Dalam masa yang sama, geng-geng dia tak sama dengan Nabi. Sampai kadang-kadang nak racun Nabi, nak syihir Nabi, nak buat macam-macam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tak tahu ayat Quran tengah malam turun dekat Nabi Muhammad, Jibril kata baca 2 surah ni, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. Nak tidur Muhammad baca. Kadang kita celik-celik mata pagi sampai ke malam. Kita celik mata tu, kita tak tahu ada orang khianat kita, ada orang dengki kita, tak tahu. Tapi nak jadi, yang kata benda yang orang nak mengkhianat kita nak jadi tu, selalunya dia akan berlaku di tengah malam. Maka sebelum kita letak kepala kita, kita pun unjuk menghadap kiblat, kita baca. Kita baca 3 kul ni, tapi 2 ni mai kat Muhammad. Muhammad baca Muhammad Kul a'udzu birabbil falaq dengan Kul a'udzu birabbin nas. Baca Muhammad baca. Nabi pun baca. Nabi pun baca. Sedangkan malam tu jiran-jiran dia yang jahat buat apa? Nabi baik dengan jiran dia. Di pada timah ada perempuan yang ketak-ketak tergedik-gedik, Rasulullah, I love you so much. Nabi ni bila dengar macam tu, ya ada orang suka aku. Jiran-jiran mai, ya Rasulullah, I like you, no, I like you. Nampak tak? Semua orang bila orang nak puji kita kena awas. Pasal tu kita ada ilmu, khazanah ilmu yang kita ada ni, dia guideline kat kita dan beritahu awal, dia terlalu puji dekat hang sangat, jangan baik sangat-sangat. Simpan sikit hari nak bergaduh tu. Pada punya baik sangat-sangat, esok ni kalau bergaduh betul-betul. Pada oleh sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dia sangka baik, tapi Jibril mai kan, Nabi dipelihara, dijaga oleh Allah. Bacalah 2 surah Muhammad. Hang tahu tak Muhammad setiap kali dia masuk rumah hang Muhammad, dia ambil rambut hang, dia gulung. Banyak dah benda tu. Cuma nak ambil jarum, nak cucuk dekat situ, nak syihirkan hang tengah malam supaya jadi sesuatu kat diri hang. Maka semua yang kita dengar daripada hadis-hadis yang sahih berlaku kat diri Nabi, kita pun nak beramal lah. Pasal kita tak tahu, tambah-tambah kita duduk di zaman lah ni, memang susah nak percaya kat siapa. Kadang-kadang nak percaya kat bini pun susah, laki pun susah, anak pun susah. Nampak tak? Anak kita nanti gempak. Kita dengar orang dah beritahu, anak hang hantar dah ada kat tokong atas tu. Kita kata dia tak sembah, tapi dia isap pelekat rokok atas tu. Kita anak kita tak ada lah, duk cek, saya duk cek, dia tak ada apa. Bapa dengan mak ni kalau bela anak ni memang dahsyat. Pasal tu kita tengok jenis bapa dengan mak bela anak terlalu sangat ni, kita kena buat bukti yang jelas bagi mak bapak dia tengok. Bila kita cakap macam tu, dia tak ada tak boleh buat apa dah. Kita cuba tak boleh buat apa dah. Tak ada. Anak kita pandai, kalau dia kena rokok macam mana pun, nanti siap dia beli sekulat haid, dia makan. Dia adjust betul-betul keluar. Cik tak ada apa mak. Mak tengok mulut cik, tak ada apa. Mak dia pun tergetak-getak lah. Betul lah, dia tak ada apa. Yang bapa ni duk kata dekat mak tu, aku risau juga anak kita ni, betul ke orang semua duk kata dia merokok. Nampak tak? Hang percaya kat siapa? Anak aku tahu, anak jantan aku. Bapa bela, ayo karpulek. Nampak tak? Nampak tak bela. Oleh sebab tu bab-bab macam ni Allah Tuhan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kat kita, semua duk jadi macam ni semua, kita baca. Kita baca masa setiap malam kita baca. Sedangkan
Elok tengah malam, perempuan-perempuan yang duduk jiran-jiran Nabi tu ambil jarum, dia cucuk tengah malam. Elok tengah malam sebelum mereka cucuk tu, Nabi dah baca 2 ayat tu dah. Elok selesai Nabi baca mereka cucukkan tu nak syihirkan Nabi, nak buat apa dekat Nabi, tak jadi apa pun. Pagi-pagi perempuan yang tergetak-getak, tergedik-gedik tu semua tu, mereka duduk tunggu bila Nabi nak buka pintu rumah. Buka pintu, mereka tengok Nabi elok saja. Mereka heran. Mereka kata, apa ni? Tak mujarab ke, tak apa ke? Kita buat kat semua orang kena, tapi kat Nabi tak kena. Pelik. Duk buat kat orang mesti kena. Nak ambil apakah seluar dia ke apa. Buat kelepiak. Hang mesti cinta dekat aku. Macam mana pun hang mesti cinta kat aku. Tak ada contoh. Makan. Ni semua mainan duk main di akhir zaman ni semua ni. Mainlah macam mana pun, tapi kita percaya dengan Allah. Hubungan dengan Allah cantik, kita minta, kita mengadu. Bila baca 2 ayat ni, dia menghalang kita. Turun tengah malam dekat Nabi, kita pun baca. Nampak tak? Maka Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, saat lagi nanti mai geng-geng aku. Dia imam, Abdullah bin Salam ni imam. Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, saat lagi geng-geng aku nyek depa nanti mai. Nampak tak? Depa nanti mai, saat lagi depa nanti mai. Elok Abdullah bin Salam nampak rombongan Yahudi, dia masuk dalam rumah. Dia masuk dalam. Maka dia kata, Rasulullah, cuba hang tanya kat depa tentang aku. Nabi tanya, depa lalu depan Nabi kata, macam mana imam hampa? Depa tanya, siapa dia? Imam hampa Abdullah bin Salam. Allah, dia manusia yang paling bagus lah, ya Allah. Pandai, alim, cerdik, warak. Kami ni kalau tak ada dia lah, tak tahulah, ya Allah. Tak ada dia tak boleh, ni cuti sebulan ni, dia sakit mata ni, kami tak boleh duduk. Allahu Akbar, duk cari tak mana dia, doa kat dia. Tak boleh duduk, doa, ya Allah. Nak ziarah tak boleh pasal takut dia tak nampak kami. Ya Allah, doa, dengar berita dia, okey dah, setiausaha pun kata dah, plan okey dah. Besok Nabi tengok dia apa jadi. Kita minta jangan jadi manusia mata satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kata pada. Oleh sebab tu, ya Allah, Abdullah bin Salam dia tanya. Nampak tak? Bila Nabi kata macam mana dengan Abdullah bin Salam, dia alim, dia cerdik, dia bagus, dia didikkan macam-macam. Dok sat depa tengah puji punya seronok kata kat Nabi, elok dok puji tu dia pun keluar. Dia keluar depan semua anak murid dia, anak geng-geng dia. Maka dia pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia elankan, aku bersama dengan Muhammad. Aku setuju dengan agama dia, aku redha dan dialah Nabi akhir zaman. Bila dia kata-kata macam tu, puak dia dandan kata pada depan Nabi, ni pengkhianat. Ni cukup celaka sekali. Manusia ni alim, jahat. Puak kami yang paling jahat ni lah. Dengan duk puji terang-tantang tu berubah ayat dia. Maka dia kata, wahai Abdullah bin Salam kata, inilah Yahudi Muhammad. Nampak tak masa Nabi SAW duk campur dengan puak dia. Barulah Nabi tahu, ya Allah, ni kadipah. Nabi Muhammad seorang-seorang Nabi, dia terima semua orang. Tapi dalam masa sama, bila satu demi satu Nabi sampai di Madinah, mendidik Nabi, sampai Nabi ajak dekat kita, tolonglah kenal puak-puak ni. Baik macam mana mereka pernah baik dengan aku. Amat baik. Yang hampa sendiri takkan rasa kebaikan yang mereka pernah bagi ke aku. Tapi dalam masa yang sama, mereka ni juga benci aku yang sangat-sangat. Nampak tak? Allah dah bagi tahu yang kata musuh kita ni Yahudi, dia tertantang, Nasrani walan tarda ankal yahud walan nasara. Yang tu kita kena tahu. Yang kata dia ni bukan seugama dengan kita, dia tak boleh jalan seiring dan sejalan, tak ada. Lagu tu tak ada untuk dia. Tak ada nampak tak? Ya, kita boleh baik dengan dia, kalau dia baik, kita baik dengan dia. Tapi berhati-hati teramat sangat yang Quran ajak dekat kita untuk berhati. Kalau dia baik, ya baik dia, jaga dia hak jiran. Dia kena bagi, kalau kita nak masak Maggi, piantak kat dia. Masak apa, hak dia kena bagi, pasal dia jiran. Hak dia kena bagi.
Bila main raya kita kata, "Tamsai ke tangsai, hai 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 hai." Cakap dengan dia bahasa dia, apakah? Pergi bagi kat dia. Dia ambil satu kuih bagi pasal hak dia. Hak jiran walaupun dia kapiak sekalipun. Hak dia kena bagi, kena jaga dia, dia minta tolong, kita kena bangun tolong. Kita tak boleh kata ni bang Saleh tak. La, hak dia kena bagi. Agama ajak sama macam tu. Tapi agama kata kita berhati-hati dengan dia. Berhati-hati dengan dia. Kalau dia dengan aku pun dia tak boleh beriman, dia tak boleh beriman dengan aku, dia tak boleh ikut rentak aku. Nak ikut rentak apa? Dia bukan tak biasa dengar. Ada orang biasa dengar, tahu tentang ini baik, ini buruk. Dia tahu, banyak benda dia tahu. Itu pun dia tak mampu nak ikut rentak aku. Nak ikut rentak apa? Awas. Nampak tak? Kalau bukan kita punya ni, kena jaga. Pasal tu Abdullah bin Salam lah yang duk ajak dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk Islam, satu hadis yang paling popular sekali, dia baru ahlul kitab. Bila masuk-masuk, dia ajak dekat kita semua. Apa kata dia? Aku dengar daripada mulut Nabi untuk diri aku. Aku dengar daripada mulut Nabi untuk diri aku. Dia kata, "Ayuhan nas, wahai manusia semua. Wahai manusia semua. Absul bis salam. Absul salam. Perbanyakkanlah bagi salam." Ni hadis kita Nabi kan? Banyak bagi salam. Kita orang kita bak salam ni kurang. Jumpa-jumpa dia kurang. Nampak di kalangan sahabat Nabi, tembok ni jumpa Assalamualaikum, saat ni jumpa tembok tu pula bagi salam. Bagi salam sejahtera, doa. Minta-mintalah hang selamat, hang sejahtera lah, elok hidup hang. Nampak tak? Setiap hari kalau kita boleh dengar orang bagi salam dekat kita, mau syukur kita dapat kat 6-7 kali. Hari ni aku dapat kat 10 kali orang doa kat aku. Mendoakan kepada sahabat kita, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz." Nampak tak? Assalamualaikum. Ustaz buat apa Ustaz? Kau pernah nampak kan? Nampak tak? Maksudnya dia bagi salam. Nampak? Dia bagi salam. Maka kita panggil salam ni korang. Kadang-kadang masuk di rumah, kita kena latih anak kita kecil-kecil. Masuk rumah, tolak pintu saja, "Assalamualaikum Baba. Assalamualaikum Mak." Latih dia. Masa dia nak tidur, latih anak daripada kecil di sana. Nak latih umur 44 tahun. Allahu Akbar kabira. Biar aku minum ayat dulu. Bismillah. Tumpang duk ada kecil-kecil ni ikut. Tumpang dia duduk dengan kita lagi, dia keliling dengan kita, latih dia. Esok dia dah kahwin, mak kita kata apa? Dah kahwin, dah habis dah. Mak dah didik semua, kalau boleh hang praktik. Mak dulu tak sempat, macam zaman mak dulu tak dapatlah kelas-kelas macam ni. Kami semua manalah ada kelas-kelas macam ni, duk ajak kata bagi salam ke apa, tak ada. Kuliah-kuliah ni dulu tak ada. Ni zaman apa ni, macam-macam apa dengar. Cuba apa latih. Cuba apa latih bila berkahwin, elok latihlah rumah tangga apa. Bentuklah rumah tangga yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Mak tengok dah, mak pergi mana sekalipun mak tak rasa apa nama sakinah, seronok. Tapi bila mak boleh tengok saja Ustaz Halim, Allahu Akbar. Mak nampak satu macam punya Allah, ada faham? Macam bintang berkelip-kelap, Allahu Akbar. Tengok saja dia bercahaya. Kita tengok atas langit, tengok bintang, Allah seronok. Macam tu lah dok tengok Ustaz Halim. Tapi kat sebulan rindu kat dia. Mula rindu kat dia. Ada faham tak dengar berita? Kalau dengar adalah sokongan nanti bagi tahu untuk marilah kita sokong. Nampak tak? Pasal apa? Pasal ada satu kapal karang lama. Cetak karang. Contoh. Cetak karang. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, maka Nabi SAW ajak kat kita pada banyaklah salam. Kita latihlah. Latih kalau boleh, tak boleh latih dengan orang, latih dengan lelaki bini. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Dia kata, lelaki aku nak mampu tak pernah bagi salam pun. Kita sabar. Innallah ma'asabirin. Aku belajar tadi, aku nak latih. Dia kata aku nak mati malam ni. Tak apalah. Sekurang-kurangnya kita dah doa kat dia dah. Doa bukan senang. Ni satu benda doa. Seorang sahabat Nabi, dia walaupun kita dengar sahabat Nabi nama dia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Bila sebut masalah salam saja, tak ada siapa yang boleh jadi macam dia, cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Ustaz duk cerita tentang Abu Umamah ni hebat. Tak ada seorang sahabat boleh hebat macam dia. Abu Umamah ni tentang ilmu hebat. Sampai sahabat Nabi kata, "Ya Rasulullah, yang mana lebih baik?
Alul ibadat ke, adul ilmu ni, untuk mengaji ni, Nabi kita pergi tanya kat dia. Sampai macam tu. Nabi kita pergi tanya kat dia. Walaupun dia di kalangan sahabat Nabi masuk Islam agak lambat. Abu Umamah Al-Bahili ni kita tahu duduk dia apa nama? Kan Ustaz pernah cerita, ingat tak? Hei, nampak tak? Ni cuti lama apa-apa pun tak tahu. Yo, hei, kara boleh. Nampak tak? Kita masuk bab salam, kita ingat dia. Abdullah, apa nama? Abu Umamah Al-Bahili. Nama jahiliah dia. Siapa nama? Sudah bin Ajlan. Duk dengar selalu. Sudah bin Ajlan masuk Islam. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia daripada kota Mekah, luar daripada Taif. Puak-puak dia memang jahat nak mampus. Nampak tak? Puak-puak dia bila semayang, Ustaz cerita. Nampak tak? Dia nanti apa nama? Dia nak semayang. Rom mana siva. Rom mana siva. Manggala rubini mani vani suvini. Manggala mani nile. Jaya mani le suvini. Apa pun tak tahu. Contoh daripada kan. Pagi-pagi saja ya Allah Tuhan, dia pernah ambil sekok binatang. Kan? Ni cerita Abu Umamah, cerita betul. Nyanyian tu selingan nama dia. Macam kita di sini pagi-pagi apa katakan tak tahu ke? Kan pagi-pagi dia bangun-bangun kan. Kan rumah-rumah yang dekat-dekat dengan kuat agama ni. Rom mana siva. Rom apa tu apa satu Malaysia kerajaan baru. Kan? Nampak tak? Jangan ke mana-mana. Masih lagi rancangan yang sama. Awani kerajaan baru. Kan? Nak training, so nak masuk TV ni bukan senang. Dulu tak boleh masuk, lah ni boleh masuk. Tak masuk, jaga aku tiap hambat Ustaz Alim. Kan? Oleh sebab tu ya Allah, dia penasihat kan. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, bayangkan pasal tu Allah nak bagi hidayah dekat Abu Umamah ni. Dia ambil binatang, sama ada kambing ke apa binatang, dia sembelih. Betul tak? Pasal dengar cerita ni dah berkali-kali dia cerita kat hamba. Dia sembelih. Bila sembelih, darah tu mengalir saja. Dia ambil darah pakat-pakat minum. Ambil darah pakat-pakat minum. Dia pun termasuk sekali. Lepas minum, dia kata di Mekah tu ada orang bawa ajaran sesat, nama dia Muhammad. Nama dia Ahmad. Dia memang bagi perosak orang. Dulu orang Mekah semua okey, mai dia duduk halang. Kita kena rasa syukur kita duduk luar daripada kota Mekah. Ini ibadat tok-tok kita kekalkan. Setiap kali duk cakap macam tu, Abu Umamah tersentak hati. Aku nak pergi jumpalah dia, aku nak pergi. Dia seorang-seorang dia masuk di Mekah nak cari mana Muhammad ni, mana Muhammad. Bila dia pipi, ya Allah ya Tuhan, dia pipi ya Allah. Cerita ringkasnya, akhirnya dia pergi di mana? Di Mina. Pasal tu di Mina, kalau kita pergi di Mekah, tempat yang paling mustajab. Ramai di kalangan sahabat Nabi jumpa Nabi berdoa semua di Mina. Nampak tak di Mina? Kan baru ni kita buat kursus dengan Ustaz Alim, di mana? Di Ipoh. Tajuk yang Ustaz bagi idea sikit macam mana dia katakan apa nama umrah atau haji. Kita bawa sirah. Macam mana sirah apa nama Nabi ni, bukan takat pi tu, kena menghayati benda ni. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, Abu Umamah Al-Bahili, nampak tak, orang kata ada kat sana, dia pun pi di Mina. Bila sampai di Mina, Nabi tengah debat kuliah. Bila Nabi tengah debat kuliah, dia pun nyon. Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia. Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia. Nabi tak tahu dia siapa. Di kalangan sahabat Nabi kata, ni mungkin special brand. Di kalangan sahabat Nabi kata, kalau boleh kita halang, ni mungkin special brand. Cara dia kita tengok, kalau main kuliah, dia buat main kitab. Ni kitab tak boleh main. Duk sat dia kali kiri, duk sat dia kali kanan, duk sat dia ambil uduk. Ni mungkin dia gelisah. Dia bukan nak dengar kuliah, dia special brand. Nampak tak? Ciri-ciri special brand macam tu. Contoh. Nampak tak? Kita bila dia main kat kita, dia satu macam tu. Saat ni duduk luar, saat ni dia masuk dalam, saat ni dia nak karang, dia sebab apa? Sebab tak kena. Jadi jahat. Sebab apa? Ada faham? Nampak tak? Kerja pun jahat, semua jahat. Nampak tak? Kerja jahat sangat-sangat. Di kalangan sahabat ni kata apa? Ni kot special brand kot. Halang dia cuba nak main dengan Nabi, nak salam dengan Nabi. Elok dia duduk jauh dengan Nabi. Nabi pun baca ayat hurimat alaikumul maitatu wa damun wa lahmul khinzir sampai akhir ayat. Allah haramkan untuk kita tak boleh makan bangkai, tak boleh makan darah sampai ke akhir. Dia dengar Allahu Akbar.
sekali nampak Nabi, sekali dapat ayat Quran tu, nyong dia balik. Nyong balik. Keesokan harinya upacara semayang pun dilakukan. Nampak tak? Manggala semua tu. Eloklah ya Allah tu. Tiba-tiba bagi dia makan. Kata dekat Abu Mamah, ni ambil ni. Haram. Dia tutup mulut dia, haram. Tok ketua dia marahlah. Hang kata hang duduk tengah-tengah. Depan seksa dia tengah-tengah, jangan bagi makan, jangan bagi minum dekat dia. Dia tak mau minum. Dengan sepotong ayat Quran boleh ubah diri dia. Ini kerja Tuhan. Kalau Tuhan nak bagi hidayah kat kita, dia buka pintu hati, satu kuliah boleh kita faham. Ini berpuluh kitab tak ubah juga. Ada faham? Sikit pun tak dapat berubah. Contohlah, kalau Allah sayang, nak tanda kata Allah sayang, dandan Allah nak ubah. Kita ni kira okey lah, kira Allah sayang juga. Nampak tak? Setiap hari kira istiqamah dengan agama ni, tanda kata Allah sayang. Man yuridillah bi khairan, mana-mana orang Allah nak bagi kat dia kebaikan, Allah faqih masalah agama. Kalau Allah nak bagi kebaikan kat kita, nak tanda kata Allah sayang, Allah suka, Allah nak bagi baik kat kita, boleh jegir duk dengar kuliah macam ni, okeylah tu. Nampak tak? Tuhan nak bagi kebaikan. Abu Mamah Al-Bahili, dia balik dia tutup. Akhirnya ya Allah tu, nampak dia buat kat dia, dia pun tak bagi makan. Dia pun ambil serban dia tidur macam tu lah. Siapa pun tak lima tolong dia. Duk tengok letih mak mai, keluarga mai bagi ayak dekat dia, tengah-tengah dia tidur macam tu. Dia mimpi di siang hari, mimpi. Ini mimpi yang benar, bukan mimpi yang katun-katun. Benar, mimpi betul. Dia tidur dalam mimpi tu, Allah dalam dia tidur macam tu, dia nampak dalam mimpi dia ada orang buat mai dekat dia, ayak punya putih serlah. Putih ayak ni, putih serlah sangat-sangat. Pasal tu Nabi kata, bila Nabi nak sebut Telaga Kausar, Nabi kata ni untuk umat aku. Tapi ada orang akan rugi. Nabi kata dia tengok Telaga Kausar tu punya besar sangat, putih sangat-sangat. Dia macam madu, lebih manis pada madu, sangat-sangat. Daripada jauh ya Allah nampak dia, Nabi nampak, tapi dia tak boleh main pasal tak boleh minum pun Telaga Kausar tu. Allah takkan bagi pada umat dia yang tidak ikut cara Rasulullah untuk minum Telaga Kausar. Maka Abu Mamah Al-Bahili nampak, dia bukan minum Telaga Kausar. Abu Mamah tengah tidur, ada orang memakai ayat putih. Dia minum, dia pun terjaga. Dalam mimpi tu, dia minum, dia terjaga. Bila terjaga, orang terkejut. Tadi lembek nak mampu dah. Dia jaga. Orang bagi ayat dekat dia, dia kata, aku tak perlu ayat apa. Maka Allah bagi karamah kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kalau sepanjang hidup dia tak minum ayak pun, dia tak pernah rasa dahaga. Ayo, faham tak tu? Hanggut sudah. Nampak tak? Oh, hanggut sudah. Kalau tak mau nak faham, hanggut, okey, kita boleh sambung pada Alhamdulillah Abu Umamah Al-Bahili. Pasal tu bagi orang-orang yang kadang-kadang dia dengar sepotong ayat Tuhan, dia terus beramal, Allah jaga dia, Allah pelihara dia. Kita dengar satu ilmu Tuhan, kita terus bertindak beramal, Allah akan pelihara, jaga kita. Kadang-kadang Allah kurang jaga kita. Pasal apa? Kita kurang jaga agama Allah. Banyak kita dengar, kita tak pelihara ilmu tu. Tak pelihara ilmu tu, nampak tak? Abu Mamah Al-Bahili, salah satu sifat dia, dia suka bagi salam. Di kalangan sahabat Nabi kata, kami susah nak bagi salam dekat. Dia bagi salam ke orang dulu. Dia bagi salam nampak ke orang dulu. Sampai orang Yahudi kenal Abu Mamah Al-Bahili. Orang Yahudi buat macam mana? Dia tengok Abu Mamah Al-Bahili depan mai, depan duduk di belakang pokok, depan jumpa Abu Mamah Al-Bahili, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Abu. Dia maki kat depan balik. Aku tak pernah, dia kata, aku tak pernah sama sekali jawab salam, malah aku nak bagi salam, aku nak doa dekat orang. Kita kalau boleh kita start dulu. Assalamualaikum, 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 Waalaikumsalam. Nampak tak? Maka Nabi kata kata Abdullah bin Salam, wallahi nak tengok umat Muhammad SAW cemerlang gemilang sampai tak terbilang-bilang, ni ahlul kitab ni. Dia kata, wahai manusia, perbanyakkanlah bagi salam. Yang kedua dia kata, wasilu arham, jagalah hubungan silaturahim. Jaga hubungan silaturahim.
Jaga hubungan. Kadang-kadang kita berbeza pendapat, berbeza warna, itu semua tak kisah. Yang penting kita orang Islam fokus dulu. Kita jangan ada hati nak hentam kawan tu, nak tu kawan. Tapi kalau kita nak tegur dia, kita tak apa. Nampak tak? Silaturahim ni kena jaga. Hubungan silaturahim jaga, sangat-sangat kena jaga. Jagalah oi. Mula-mula sekali kita praktik, kita jaga di kalangan keluarga kita. Abang, adik, mak, bapa, belah pakcik semua. Walaupun mak kita bergaduh dengan kakak dia, baik pi mak kita baik. Kadang-kadang mak bergaduh dengan kakak dengan kita pun sama, tak mau tengok. Ni masalah. Mak kata kalau hampir rumah dia, hang jaga hang. Hang jangan mengaku mak lagi. Amboi Allah Akbar. Biar pi mak kita nak kata macam tu, kita doa, ya Allah mak, tu kakak mak. Mak tahu tak kalau mak nak bergaduh macam ni, dah 3 hari lebih ni, apa amalan mak dah buat pun semua Tuhan tak mau nak tengok. Pasal orang yang putus hubungan dengan manusia, Allah putus dengan dia. Kita kena jagalah. Oi, nampak tak? Nampak tak? Ni Yahudi masuk Islam ni. Banyakkan salam. Yang keduanya, hubungan silaturahim kena jaga. Mula-mula sekali ikhtiar jangan bagi bergaduh lah adik-beradik. Kalau adik-beradik kita nak bergaduh dengan kita kata aku tak bergaduh dengan dia, dia tetap abang aku. Tapi aku tak lepi rumah dia. Kalau kopi dia buat satu macam kat aku. Hang jangan duk main. Kalau kau mati pun hang jangan tengok mayat aku. Ni semua nak berlaku. Nampak tak? Ni semua ikut nafsu. Kita mati kita pi lah. Pasal dekat-dekat nak mati kita pi kat dia. Alah dia aku. Mak dia kata kita sepak mampus. Kadang-kadang kita ikut hawa nafsu kita sampai 20 tahun, 30 tahun bergaduh dengan abang. Abang kita kata, hang jangan duk main kat aku. Tapi bila dia sakit, kita main kat dia, dia akan terima kita. Syaitan tak ada masa tu. Nampak tak? 20 tahun kita kurang mesra dengan abang kita. Rugi dah. Masa tu abang baru nak menangis. Dekat 20 tahun aku tak nampak. Kamar, apa dah jadi? Kamar aku minta ampun. Nak minta ampun pun buat apa dah? Betul tak? Rugi. Yang ni lah kita jangan lawan sangat. Jangan terlalu sangat ikut hawa nafsu. Bagi kita yang main kuliah ni semua ni, tolonglah. Apa guna kuliah kita? Apa guna duk tanda kitab? Tapi sikap kita tak boleh terbuka untuk ikut arahan Tuhan. Tu semua yang kita duk dengar ni semua hidayah. Semua duk dengar ni petunjuk yang kita duk kata tunjuk jalan tu. Tuhan kata aku tunjuk malam ni jalan tu ke hang. Memang aku tahu hang bergaduh dengan keluarga. Bertindak cepat-cepat. Malam ni juga angkat tangan mengadu dekat Allah, kata ya Allah, ampun dosaku, ampun dosa abangku. Dia tetap abangku, aku nak tolong Tuhan bagi satu jalan. Macam mana aku nak bertemu dengan dia? Ya Allah, jangan dia mati melainkan aku nak temu dia. Susah kita, nampak tak? Yang kedua, yang ketiga, Nabi kata apa? At'imul ta'am, bagi orang makan. Sikap bagi orang makan ni bagus. Nampak tak? Kita nampak, tapi bagi makan, bagi orang yang nak makan lah. Ni orang tu termunyah-munyah bagi makan buat apa? Nampak tak? Bagi orang makan, orang nak makan, kita tengok kadang-kadang nampak jiran kita, kesian kat dia, tak apalah aku bagi masak kat hang. Kita nampak ada kampung kita ni dia sakit, tak apa nak aku buat kat hang makan. Tuhan bagi peluang dekat kita, dia sakit dengan Tuhan bagi peluang kat kita, macam mana nak khidmat dekat kita. Kita dengar ada orang operation ke apa ke, tak apa aku cari ikan apa? Haruan ke? Aku cari ikan haruan kat hang. Tak apalah, dah hang sakit. Nampak tak? Jangan susahkan apa nama lelaki hang. Tak apa aku buat. Aku jiran hang, tak apalah. Aku buat bagi kat hang. Tak usah duk bayar apa kat aku, ini aku nak bagi sekarang. Nampak tak? Bila kita tahu jiran kita sakit, tugaslah kita pergi sedekah. Kita tengok cikgu English tak main ke apa, sakit ke apa kan, pergi rumah dia, pergi bagi. Nampak tak? Ni ruang. Kalau semua orang Islam boleh ikut macam ni kan bagus. Nampak tak? Bagi makan. Bagi pergi makan. Nampak tak? Yang ketiga, pergilah bagi makan. Buat makanan, bagi makan. Yang seterusnya dia kata, wasallu bilaili wan nasu naim. Dia kata tengah manusia tengah duk tidur, semua duk tidur, hang boleh bangun cari Tuhan. Hang boleh bangun cari Tuhan, hang boleh semayang malam. Kalau 4 benda ni boleh buat, aku nak bagi tahu dekat hang. Nabi kata ke Abdullah bin Salam, aku nak bagi tahu kat hang, ya dakhulul jannata bi salam, masuk syurgalah dengan selamat. Syurga memang suka gamit orang macam ni.
Syurga suka kepada orang yang bagi salam, syurga suka orang yang jaga silaturahim. Pasal tu orang kalau boleh jangan duk bergaduh. Kalau boleh kita baik, orang kata apa, mulut lidah orang baik ni orang suka. Bila kita sakit, ramai orang nak bagi mandi kita. Tengah kita stroke, tak apa hari ni aku bagi mandi nampak tak? Aku bagi mandi tengok dia stroke. Siapa katalah Datuk Adnan, bukan Nan orang lain. Tak ada dengar lain dia cakap. Dan dia kata, ustaz jangan doakan dia, I risau. Bukan doa nak cerita nama Adnan ni ramai. Nampak tak? Dekat kampung makan buat Adnan juga dulu. Nampak tak? Bukan seorang. Bukan dekat Turki pun kata dia ramai. Nampak tak? Katalah Syekh Adnan kita sakit. Pasal dia baik, dia khidmat. Dia dengan manusia boleh bagi makan, dengan kucing boleh bagi makan. Nampak tak? Selalu kalau cek dia sembang dah. Mah. Dia sembang dengan depa. Mah. Hampir mana? Mah. Duduk sini. Dia sembang dengan depa. Kucing pun ngangah. Nampak tak? Kenal. Dia mai dia kucing tu kata ada mai dah. Malaikat mah. Nampak tak? Ya Allah bagi makan ke orang, bagi makan macam tu. Tadi kita duk tengok ya Allah dengan dia ni kita nak kata macam mana pun susah nak dengar mulut lidah dia. Laser ni susah. Bila orang mulut lidah ni laser ni apa nama susah. Dengan orang senang, senyum ya Allah, dengan yang tu yang ni orang kata ya Allah. Tingkah laku baik tu banyak kat diri dia. Apa-apa jadi kat diri dia, kita tak apa nana aku tolong dia tak boleh mandi, aku angkat pelan-pelan. Hari ni dia rasa dengan kebaikan tu keliling manusia tolong. Dini mengangkat dia rasa hidup dia tu Allah bagi tengok kebaikan yang kita buat keliling. Cuba kita nak bergaduh ramai, ada adik-beradik ramai bergaduh. Bila kita bergaduh sakit, siapa nak main? Baik kat dia, mampu kat dia. Sampai tak boleh mandi. Nak mandi tak boleh, duduk. Nak mandi tak boleh, duduk atas katil, duduk berak atas katil. Orang main tengok pamper busuk, kita tengok ya Allah, aku ada 8 beradik ya Allah, seorang pun tak boleh main kat aku. Pasal kita tak mesra. Walaupun ada 8 beradik, nama 8 beradik, tapi tak ada silaturahim, mesra tak ada. Buat apa? Nampak ada kadang-kadang dia ada anak banyak. Makcik ada 8 anak. Seorang pula sebut, cik pun 13. Tapi bila cik sakit, seorang pun tak main. Pasal mulut lidah kita orang benci. Bila kita sakit saja orang benci kat kita. Tapi kalau mulut lidah kita baik, kita tahu ya Allah, dia ni bukan nak kata lah baik sungguh. Jiran dengar pekat mai tak apa, dia ni pekat mai tak apa saya nak ni. Nampak dia ni tukar apa nama cadar, dia ni tukar bantal. Walaupun kita sakit, kita seronok dengan khidmat orang. Habis dia kemas pagi-pagi mai pula rombongan tengah hari buat makan pula, mai golongan petang duk baca. Tak apa Nan, aku baca kat hang hadis ni. Ni hadis Ustaz Alim ajak malam ni baca. Kita rasa walaupun sakit, kita rasa ya Allah tak berhenti, ada faham. Baru kita tahu ya Allah, kesan daripada apa nama baik aku, Tuhan bagi nampak, belum mati lagi nampak dah. Cuba mulut lidah kita macam temperature. Betul-betul baju hang pun macam temperature. Tolonglah, nampak tak? Semua hadis ni siapa nak bagi tahu kat kita? Abdullah bin Salam. Akhrajahul Imam, dia kata Tirmizi wa sahah. Nampak tak? Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap orang Muslim sebarkan salam. Selalu sentiasa bagi salam di tengah masyarakat Islam terutamanya. Dan wajib dia kata menjaga silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan dan silaturahim di kalangan orang Islam. Jagalah. Memberi makan kepada orang yang lapar. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala kata, wallahi hang nak tahu dak aku di sisi hang. Tengah orang lapar, tengah orang sakit, tengah orang dahaga, tengah orang memerlukan bantuan. Masa tu hampir. Masa tu kita pergi, tengah orang duk lapar sangat, dia telefon. Ustaz, Mak Rashid lapar. Nampak tak? Kita kata aku duduk jauh, hampirlah tolong Mak Rashid. Hampir tolonglah Mak Rashid. Dia pun kata tak apa Ustaz, saya jaga Mak Rashid. Tak tahu Mak Rashid. Ada seorang duduk di Switzerland, nama dia Mak Rashid. Biar Switzerland. Nampak tak? Switzerland, orang duduk main. Kadang-kadang dia main kuliah. Dia main daripada Switzerland, main kuliah. Allahu Akbar. Faham tak? Apa pun tak tahu. Nampak duduk main kuliah sampai tak tahu dia daripada Switzerland. Dia main macam jauh daripada. Dia duduk main kuliah. Dia ni kata Ustaz, dia lapar, dia main daripada jauh, dia lapar. Kita pun kita buat apa?
Tuhan kata wallahi, pada hari kiamat Tuhan kata apa? Tuhan kata aku lapar. Aku lapar. Hang tak bagi makan dekat aku. Kita pun jawab pada hari kiamat, Tuhan, Anta Rabbul Alamin. Kan hang Tuhan. Hang Tuhan yang jaga langit bumi. Macam mana aku nak bagi makan ke hang? Allah kata, dulu di dunia dulu ada orang lapar. Ada hamba aku lapar. Ada hamba aku lapar. Hang dengar dia lapar, hang tak pedulikan dia. Hang tahu tak masa dia lapar, hampir hang tak makanan. Saat hampir hang tak makanan pada masa tu, hang akan jumpa aku di sisi di situ. Hang akan jumpa aku Tuhan hang di situ. Kadang-kadang hang angkat doa, dia pun belum tentu aku di situ. Tengah orang lapar, hampir bagi makanan pada orang masa tu, hang akan jumpa. Terjadi ini. Akan jumpa aku di situ. Tengah orang dahaga, hang bagi anti tu. Tengah orang susah sangat-sangat, dia dapat benda tu. Wallahi aku di situ. Wallahi aku di situ. Pasal tu tuan ni kita kata bagi makan, bagi makan, bagi makan. Dan dianjurkan mengerjakan solat, dia kata tahajud kalau boleh malam lah. Sampai tahap kita boleh jaga malam, boleh buat kira bagus lah. Ya Allah, ciri-ciri orang soleh ni, ciri-ciri orang mukmin tak lekang jumpa Tuhan belah malam. Ciri-ciri yang kata soleh. Pasal tu kita kena berkawan dengan orang soleh-soleh ni, kena. Kadang-kadang kita berkawan dengan dia, tabiat dia boleh jangkit kat kita. Berkawan dengan orang baik-baik. Kan ada ustaz dengar, ada ustaz-ustaz yang duk main ke sunnah ni, ada yang baik-baik. Macam malaikat dia mengajar, ya Allah, dia tak kona kiri kanan apa semua, tak ada. Ada jenis macam tu. Ada jenis malaikat mengajak, kita tengok cara dia turun kereta macam malaikat, mengajak buka kitab pun Allahu Akbar kabirah. Kena ada macam tu. Sikap kesalahan kena ada. Dengan aku mampu. Contoh. Tiru orang lain dengan kami semua, janganlah. Ya Allah, Ustaz Alim lagi jangan. Dengan dia kata, dengan mengejarkan perbuatan-perbuatan yang baik, dia kata. Nampak tak? Dengan mengejarkan perbuatan-perbuatan yang baik tersebut, dia kata, maka dia kata seseorang, dia kata, menjamin dirinya masuk syurga dengan aman dan selamat. Boleh jaga empat benda ni dia boleh jaga, senang masuk syurga. Kalau kita tak mampu, hidup kita tengok tak banyak sangat benda aktiviti macam ni, kita boleh tahu diri kita susah. Susah. Sekali saja habuan dapat dinda. Hukumnya, bagi salam dekat orang adalah sunnah. Sambung silaturahim, jaga silaturahim wajib. Bagi makan kepada orang, dia kata yang lapar tu wajib. Dia kata solat belah malam tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamim Dari radhiyallahu anhu. Tamim Dari ini orang yang nampak dalam bab Dajjal. Kita mengaji dia smart knowledge kan? Smart apa? Smart apa tu? Smart knowledge. Okay? Dia kalau nak mula pengajian kat sana kena smart knowledge. Betul tu. Ustaz-ustaz pergi kat sana semua kena smart knowledge kan. Dia ada kelas kat situ. Betul tengok. Ada kat Batu mana? Dekat Batu dekat Teluk Kumbak. Best lah kelas tu, warna-warni. Semua warna ada. Itu satu suasana yang muhibah. Bukan senang nak himpunkan kelas yang berwarna-warna. Warna-warni kelas tu. Satu benda sunnah dah buat benda baik. Dia gabungkan semua warna. Sampai minuman bekas aku pun warna oranye. Allahu Akbar kabir. Tapi Ustaz seronok, dinding semua hijau. Itu Ustaz seronok. Alhamdulillah. Semua warna ada. Kan? Tu smart knowledge punya permata. Tengok Tamim Dari. Kita nak mengaji tentang Tamim Dari ada kat smart knowledge nanti. Kita mengaji, kita pakai kitab tanda-tanda kiamat. Iqtarabatis sa'ah. Kiamat dah dekat dah. Kiamat dah dekat. Supaya hadis-hadis yang kita baca tu agak kita kata tersentuh. Kita mau kuliah-kuliah yang kita buat, ustaz baik mana-mana ustaz buat baik. Kita mau kuliah-kuliah kita hari ni dalam keadaan situasi macam ni, kita mau setiap orang yang mai kuliah ni dia bawa balik sesuatu daripada kuliah dia. Dia dapat sesuatu daripada kuliah, bukan nak dapat ilmu saja. Biar benda tu mau katuk tu dia touching, dia mai kuliah dia. Ya Allah, mamak ni kata kat aku ke, dia berasa benda tu dia nak ubah. Setiap kali kuliah kita ada tindakan perubahan cemerlang gembilang sampai tak terbilang-bilang. Nampak tak? Bukan kita nak bagi perhabis saja hadis dah. Kadang-kadang banyak benda diri kita ni susah kita nak tegur. Teguran tu kadang-kadang datang daripada kuliah.
Diri kita punya kadang-kadang kita tak nampak, tapi kadang-kadang Allah bagi. Bila kita main kuliah, benda jahat tu kadang kita duk buat, tapi mata kuliah dia dengar dia nak berubah. Nampak tak? Nah, hadis yang kedua ni Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni, ya Allah, seorang sahabat Nabi, kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, Nabi kata ad-dinu nasihat. Agama ni nasihat. Kadang-kadang kita cakap agama tu nasihat, dan dia kena cakap mesti lillahi ta'ala, lillah. Kita tak boleh cakap agama kerana semangat. Kadang-kadang kita cakap agama ni semangat, bukan atas dasar nak baiki orang, nak sihat orang. Kadang-kadang saja duduk-duduk, tahu tak ni sunnah, dia main mood. Tanya kat dia, mood apa hang cakap? Mood atas dasar semangat tak ke mana. Hadis ni ajak dekat kita, tolong agama ni nasihat ikhlas lillah ta'ala. Letakkan agama ni adalah nasihat 3 kali. Ad-dinu nasihat, agama ni nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Nampak tak? Tapi tuan kita ni dia cerdik, dia tulis agama itu ikhlas. Nasihat di situ tuan kita ni kata apa? Ikhlas. Kalau kita mengaji, kita kata apa? Agama ni kena nasihat, agama ni kena nasihat, tapi agama tu ikhlas. Tolong buat sesuatu untuk agama ikhlas lillahi ta'ala. Jangan buat kerana itu, kerana ni, tak ada apa-apa. Agama ni dia memerlukan pada keikhlasan. Pasal tu agama ni dia kena ikhlas. Bila ikhlas, kita kata hubungan kita dengan Tuhan, tauhid uluhiyah kita cantik. Uluhiyah kita buat lillah kerana Allah Ta'ala. Kita pergi di endon pun kerana Allah. Pada aku pergi di endon kerana Allah, walaupun aku duk buat pantomin, apa kesan aku berlakon, dan aku buat apa Tuhan, aku buat kerana Allah. Kalau aku tak masuk grup tu, grup ni semua, grup aku semua ni gila-gila. Aku pula cabaran, dugaan kerja aku ni campur lelaki perempuan. Kadang duduk sembang dengan mereka lelaki perempuan, duduk makan dengan mereka lelaki perempuan. Allah Tuhan ampunkan, Tuhan tu ampunkan dosa aku, tapi aku minat sangat-sangat. Minta aku boleh jaga syariat. Minta boleh jaga syariat. Agak cabaran untuk aku. Aku orang sunnah, tapi kerja aku, ya Allah Tuhan, jenis bernama, kerja aku jenis duduk silap. Kadang-kadang duduk silap pula dengan Tuan Puteri. Tuan Puteri, betapa indahnya wajahmu yang tidak terhingga. Aku tidak terbayang melihat wajahmu. Ni orang sunnah kita buat pentamen, contoh. Nampak ada demeng macam tu. Tu semua segi hukum tak boleh. Tapi buat macam mana ya Allah, aku nak buat macam mana ya Allah, angkat tangan. Kok Tuhan bagi jalan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, orang yang ada ikatan dengan kuat, kata kat Tuhan. Tuhan kata insya-Allah, wa may yattaqillah, mana-mana orang yang bertakwa, yang takut pada Allah, jalan selesai dah, jalan masalah dah selesai. Walaupun kita tahu ada geng-geng kita yang sunnah ni ikut program-program, jangan torture dia. Doa kat dia. Dan kita pirah hang mengarutlah dok ikut sunnah, tapi program semua hang buat gila ke? Hang dok masuk dalam Facebook hang sini, hang dengan perempuan makan sekali, hang nak mampu. Yang tu dia gatal lebih. Nampak tak? Ada benda-benda tak perlu kita masuk dalam Facebook kita. Kita menampakkan kecalaran di diri kita. Nampak tak? Kita sendiri ada benda-benda aib, kita tutup lah. Benda-benda aib tu kita tutup, nampak tak? Jangan kita nampakkan. Oleh sebab tu qulna diucapkan oleh baginda kita 3 kali, agama tu ikhlas, agama tu ikhlas, agama tu ikhlas. Qulna liman ya Rasulullah. Maka lalu kami pun bertanya, kepada siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW kata, kepada Allah. Lillah, agama tu ikhlas lillah, wali kitabihi, wali rasuli, wali a'immatul muslimin, wa ahmatuhum. Hadis akhrajul Imam Muslim. Maksud hadis ni, kita pergi pada maksud. Inti dia kata, dengar sini. Inti daripada perintah agama, dia kata berbuat dengan ikhlas. Perintah agama kita buat ni, dia kata buatlah dengan ikhlas. Ni apa pula? Oh, dia ni pula dah petik. Dia ni sakit jiwa. Iaitu dia kata meniatkan segala amalan semata-mata kerana Allah. Tolonglah dia kata. Semua benda agama kalau boleh kita buat kerana Allah. Tolong buat kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita buat kerana Allah, senang benda tu mai. Benda yang kalau kita buat kerana Allah, kita susun cantik. Dia tersusun mengikut perintah kehendak Allah,
mengikut perintah yang macam mana aku baca Quran, mengikut macam mana Nabi aku duk ajak, macam mana nasihat-nasihat ulama-ulama, a'immah aku bagi tahu. Hidup dia ni kalau agama semua macam tu. Nampak tak? Hidup dia semua macam tu. Yang malah kadang-kadang kita tak boleh buat. Kadang-kadang kita tak mampu, kita buat yang sekadarnya. Contohnya kita dapat kenduri kahwin, katalah. Nampak tak? Kenduri kahwin, kita nak jaga daripada A sampai Z ada nanti. Pasal kita faham agama, mata makcik-makcik tak faham. Tak apalah, takkan hantaran pun haram, semua haram. Buatlah sikit-sikit pelamin ke apakah, dia duduk atas tu, apa salahnya? Kita walau macam mana sekalipun mengaji agama, kita nanti aksiden tu ada. Bila aksiden tu ada, kita tak berjaya untuk meletakkan majlis tu, program tu di bawah redha Allah, kehendak Allah. Kadang-kadang kita habis duit, penat, punya buat, ya Allah, keteng, punya buat majlis tu, punya panggil orang, pahala. Bagi makan ke orang, pahala. Punya susah payah berbulan-bulan punya duk pikat ni, macam mana nak buat ni. Mak cek nak kalau boleh tangan ni dia satu macam rapor-rapor mai. Punya duk lukis design daripada. Kalau boleh atas ni mak segala pokok bunga semua tanam tang sini. Badak. Punya duk reka berbulan-bulan pun tak salah benda tu. Tapi ya Allah tu, bila mai majlis tu kita tengok majlis dia tak boleh ikut kehendak Allah dan Rasul. Sayang dah. Bila kita tak boleh ikut jalan yang panggilan lurus yang duk mengaji tu, ikut kiri kanan, habis dia bukan lagi duduk di bawah redha Allah. Mungkin senang ustaz cakap pun boleh, kadang-kadang masa kita nak buat cara betul-betul, tapi mai adik-beradik kalau hang nak buat cara hang buat sendirilah. Sampai tu tak boleh buka ni, tak boleh buka lah sikit lagu. Hang buka lagu bukan untuk hang. Tu depa tolong angkat tu. Depa nak dengar lagu. Tolong buka depa. Kalau hang tak buka lagu, anak muda nak tolong apa? Buka lagu sikit. Baru depa buat kerja. Ni hang dah buka Quran. Wa ma. Depa tak boleh angkat, tak boleh angkat. Allahu akbar. Memang kita jadi cabaran ni. Allah kata, kalau kita nak buka Quran kan sikit, ni kan sikit, dia kata, ni bukan majlis orang mati. Ni bukan majlis siapa pun tak mati, pengantin duk elok lagi. Nampak tak? Kalau main mulut-mulut jenis bawang-bawang ni kan, bawang putih, bawang apa semua ni, Allahu akbar. Mesti ada. Oleh sebab tu bukan senang. Pasal tu Nabi kata dekat Abdul Tamim berdari, agama ni nasihat, agama ni ikhlas. Tolonglah mengikhlaskan diri untuk Allah, supaya semua tu dikira pahala. Tapi bila kita buat satu majlis, kita tolak Allah Ta'ala, susah Allah nak bagi pahala kat kita. Memang kita tengi-tengi lah ustaz nak ikut cara agama, tapi tak tahulah. Main kita ni okey, main bapak dia pula. Kadang bapak okey, main mak mentua pula. Sakit jantung lah ustaz. Allahu akbar. Apa salahnya? Tak apalah kita buat sama-sama. Bukan orang duk buat Aku duk tengok majalah ustaz pun depa pun lagi hebat. Hang bukan ustaz pun, nampak tak? Ustazah pun buat tak ada apa. Mampu kita ada faham tu. Dia buat main macam tu kat kita, mampu tersungkong, ada faham. Tengok dia kata kat sini apa, ya Allah, dia kata ya Allah, dia kata apa, semata-matalah kerana Allah, dan yang dimaksudkan dengan ikhlas, dia kata terhadap, dia kata kitab Allah yang hendak baca Quran, dia kata ialah, dia kata mentaati perintah yang ada di dalam Al-Quran tu. Apa Quran kata, kalau boleh hang ikutlah, apa nak buat tak apa, tapi hang ingat hang hidup dengan agama dan menjauhi, dia kata, larangan yang termaktub di dalamnya. Semua dalam Quran kata, aku kata tak boleh, hang ikut sudah. Dia kata sedangkan ikhlas, dia kata sedangkan ikhlas, dia kata kepada Rasulnya, ialah dia kata mencontohi apa yang telah dikerjakan oleh Rasul. Apa Nabi buat, hang buat. Apa Nabi hang buat, buat. Nabi hang pernah kahwin, Nabi hang pernah buat majlis ni, boleh buat. Nampak tak? Kadang kita boleh buat cara Islamik, boleh. Kadang-kadang suku-suku kita, barakallah lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Macam-macam boleh. Ada majlis-majlis macam tu kan. Muhammad Nabi Nurul Hadina min Makkah Habibi Nurul Sata' fil Madinah
qalbi wal fuadi hamu biki ya hadi zadi wa zuwadi hadiyu ya taha ya nabina Muhammad nabina Muhammad Nabi macam-macam ada Allah. Nampak pasal kita tak pernah tersentuh dengan agama ni, dia jadi lain. Ada faham tu? Hamanya ni dia buka lagu bila pengantin main-main saja kita buka lagu Diana Ross. Satu macam. Ni apa lah ya Allah, kita mengaji sunnah ni. Kita mengaji sunnah. Dalam masa yang sama dia buka lagu tu, kita punya Allah Tuhan. Kita tengok macam hantu duk main pada. Ni apalah ya Allah Taala pada. Kadang-kadang kita pengantin duk main. Apa nama lagu-lagu? Apa kan lagu-lagu pengantin kan kita apa? Tak tahulah macam-macam lagu apa dah. Allahu Akbar, macam-macam kita boleh buat ya Allah. Kalau kita tu Allah tunjukkan jalan permudah bagi kita. Tapi kita doa pada Allah Taala lah. Kita boleh mengaji bab ni tapi nak ikutkan dak ni. Pasal tu kita kadang-kadang tegur kawan kita, ad-dinu nasihat. Aku tegur pasal hang mengaji, aku tegur hang duk buat majlis ni semua tak elok lah. Majlis ni semua tak elok dah. Nampak tak? Macam mak kita nak keluar pergi Mekah. Tiba-tiba anak tu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz pergi mana? Allahu Akbar. Ni waktu apa ni? Pukul 3 pagi. Waktu apa 3 pagi dia sembahyang? Kita dia kena azan. Anak sembahyang tahajud kan. Kita kata ni azan apa ni? Dia pun azan, mak dia keluar. Nampak tak? Ni kata kawan-kawan. Ustaz, kadang-kadang tu Ustaz tegur dia. Masa kita kadang-kadang ada tempat kita tegur, ada tempat tak boleh kita tegur. Kita tak mau ganggu majlis orang. Mak dia pula tukar azan. Elok-elok habis dia buat macam tu. Buat macam mana Ustaz? Dia suruh saya tahu tak boleh. Buat macam mana? Mak saya minta hajat kalau aku nak turun dekat nama beranda kan, nak turun tolonglah azan mak nak dengar suara hang. Lepas azan pula dia pantai ambil bunga meluk, bunga apa kan? Mak tu gelak. Aku ingat mak hang nak kahwin. Rupanya mak hang nak pergi Mekah. Allah ingat aku mak hang nak kahwin ke rumah Nabi Mekah. La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang kita tanya apa dah jadi ni? Nak buat macam mana Ustaz? Pada kita kadang-kadang orang kata Ustaz tegurlah, Ustaz tegurlah. Ada majlis kita tak boleh tegur macam tu. Majlis orang kita tak boleh tegur. Ustaz pergi kenuri, banyak kenuri. Kami dah sampai dah. Ustaz duk ajak kami ke Imam Ghazali, kata tempat kalau ada menari-menari semua, kalau majlis kahwin tak lepi. Aku dah sampai, kereta aku parking depan kereta dia. Takkan aku nak patah balik. Aku pun masuk lah dalam keadaan dosa, nak mampu masuk lah. Nampak tak? Kadang-kadang dia buat lagu Gaza-Gaza kan, nampak dia buat. Kita kata ya Allah Tuhan. Kita pun duduk lah makan macam-macam. Nampak macam mana? Dia tegur, Ustaz kena tegur. Lagi satu kita pergi ceras nak angkat mayat daripada bawah. Al-Fatihah satu. Tak angkat lagi. Al-Fatihah dua. Kami kata di Pulau Pinang, Al-Fatihah kami bergerak. Ni angkat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sampai kita kata bila mayat ni nak terangkat. Nampak tak kalau mayat dia boleh cakap, dia katuk hang mampu bila hang nak angkat aku. Diceras kita semua tengok YouTube tu. Kita semua tengok dia angkat sekali. Mampu kalau jenis berat macam ni, mampu nak kena angkat 3 berapa kali baru angkat letak sini pula. Bergerak pula Al-Fatihah, bergerak pula. Halo ya Allah Tuhan, ya Allah Allah kata Ustaz tegur. Ni semua kita main ziarah mayat, kita tak ada kuasa. Okey, ada benda kita tak ada, daripada lantik orang sini khairat kematian, yang tu tak boleh. Kalau kita rasa boleh ada jalan. Tapi jangan tegur depan orang tu, semua biadab. Agama tak ajak macam tu. Kita doa dulu, ya Allah Tuhan, ampunlah dosa ya Allah kami. Ampun dosa atas kejahilan kami. Jangan kau hukumkan kami ya Allah. Jangan kau azabkan kami atas perbuatan kami. Minta. Nampak macam mana? Ada kadang-kadang majlis tu kita terpaksa. Macam tadi Ustaz cerita pada dalam kuliah tadi, duha tadi. Duk cerita berkenaan dengan ada seorang hamba Allah. Ustaz dia main rumah dia tu, Ustaz. Saya duk tengok budak-budak ni punya kitab tak tersusun lah. So I nak beli, Ustaz menyarak ni. Kita dengar dia nak beli, tergetak-getak lah, tak apalah, lapang masa jom nak pergi. Jom Ustaz kita pergi dekat IKEA.
Nak pergi kat IKEA, dia nak ajak semua ni budak-budak yang pergi IKEA. Allahu Akbar, mampu aku. Pasal kita duduk tengok tak ada manfaat budak tu pergi. Yang nak pergi kita tak tengok sudah dah ukok-ukok semua. Dia nak bawa semua. Kami semua ramai-ramai pakat pergi. Ramai-ramai pakat pergi. Bila ramai-ramai pakat pergi Allah Tuhan, mula-mula dia kata bagi makan budak-budak ni. Budak-budak teringin nak makan berbola IKEA tu punya, pakat makan. Makan berbola tu dengan ayam tu ada. Pasal kami pun duduklah makan. Dalam makan semua pakat 1000 bulat pergi bandar dekat apa nama rak buku. Dia kita tengok rak buku yang mana ustaz dah ukok, yang mana you tengok ini ni. Biar dia tunjuk macam tu, kami pun nak tunjuk ni, tunjuk tu lah. Betul. Pakai ambil lah rak-rak tu semua dengan meja semua dia bagi untuk budak-budak duduk dalam keadaan tersusun kitab, guru ada dia punya meja yang sempurna ni. Kami pasang dulu. Dia macam apa kan? Singat. Lepas sekali anak murid letak tangan tu, dia reban terus. Dia tengok dia kata apa dah jadi, nak buat macam mana lah, ni lah meja guru, dia terbalik dah. Mana? Dia kata beli yang kuat sikit, dia beli yang kuat. Nak ambil yang ni tak boleh, jauh sangat ni. Maka dua tengok berkenan tapi sampai. Oleh sebab tu Allah Tuhan, kami pilih sementara nak buat keluar benda-benda macam tu, nak tunggu lama, ada orang yang puasa. Dia kata jom kita pergi ajak budak-budak pergi apa nama atas ais apa nama tu? Skate tu. Atas tu. Ustaz dengar tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kawasan tu, ialah tempat tu kadang-kadang perempuan campur semua nampak tak? Aku nak buat macam mana ni? Nampak tak? Dia dah beli semua dah. Dengan sarung tangan kena pakai, dengan sarung tu kena pakai, semua siap dah. Tiap-tiap orang semua, dengan 18 orang budak, dengan guru semua siap, dengan aku sekali. Allah bergeram. Aku kata buat macam mana ni? Lepas tu cukup waktu sembahyang nak di atas sembahyang asar, kata ya Allah macam mana nak buat ni? Dekat sejam setengah Ustaz tinggal budak. Tu Ustaz turun. Ustaz kata budak-budak dengan syarat Ustaz nak masuk, apa buat macam mana? Ada 3 tempat. Kalau boleh sebelum Ustaz nak masuk, nanti jadi fitnah, terutamanya orang tangkap, masuklah Facebook akan jadi fitnah. Ustaz Abdullah terkangkang dekat situ. Nak jadi bahan apa dak kan? Bukan senang nak jaga diri kita. Nanti orang tengok duduk tempat tak senonoh, kita tanya Allah macam mana. Kita duduk, pergi pula hotel, Royal Hotel. Nak sebut Royal Hotel. Bukan punya calang-calang hotel tu, nampak tak? Ya Allah. Pergi masuk tempat tu, hotel tu aku duduk. Habis tu turun, Ustaz kata kat budak-budak ni semua, hampa buat gila sikit dalam tu. Hampa buat semua, kawasan ni semua hampa kontrol supaya perempuan yang duduk dalam ni, dia keluar seorang. Dia keluar semua. Akhirnya cadangan Ustaz buat macam tu, seorang demi semua perempuan keluar. Lega yang apa nama kawasan state, apa nama tu? Skating tu semua jadi hak aku. Ustaz dah tengok tak ada orang, mulalah aku pakai kasut, ya Allah nak terkangkang sekat, akhirnya boleh. Hampa ingat apa pada? Masuklah dalam tu. Bila masuklah tu duk sat, orang pakai ding dia hantar Ustaz. Rupanya anak murid Ustaz dah hantar dah seluruh dunia dah. Seluruh dunia dia hantar dah, yang aku jatuh terkangkang semua dah tak ada. Allah Akbar, semua tanya Ustaz duduk di mana ni, sampai kat mana ni? Allah Tuhan pada. Ustaz katakan anak murid Ustaz, tempat-tempat macam tu kadang-kadang jangan nak tunjuk ke orang kita sudahlah bodoh. Jangan tunjuk Allah bukan senang tak ya Allah, bukan senang. Ni masalah agama. Pada orang nasihat dekat kita terima. Di Facebook mai nasihat. Ustaz tak elok ajak budak-budak. Tapi kalau kita nak bagi tahu, kita nak nasihatkan orang, kita tanyakan macam mana keadaan. Okey, situasi kita macam mana pada. Bukan senang. Akhirnya alhamdulillah ya Allah, habis kami semua dah skating, meeting semua tu nak di atas semayang. Elok-elok di semayang, ya Allah, dia dengar suara apa nama? Ada suara rambut pang satu macam je tergeh-geh dalam hotel tu duduk semayang. Habis kami assalamualaikum dia panggil. Dia cakap Arab. Terkejut Ustaz, ingatkan puak orang putih mana ke? Orang Arab. Masa satu macam terhegeh-hegeh dia dengan satu pakai. Rupanya dia orang Arab dia kata daripada Syria. Aku nak minta kat hang tolong boleh tak? Boleh tak semua budak-budak ni dengan hang sekali dengan imam yang baca tu datang dekat apa nama restoran aku, Lani juga aku nak bagi makan kat apa? Hotel Royal Hotel. Apa ingat leki-leki hotel ke makan? Royal Hotel. Bukan restoran hotel.
Allahu Akbar, kami pun pergilah kat situ. Ya Allah Tuhan. Lepas tu bila sampai kat situ, ustaz kata kat anak murid, ustaz ingat dulu kalau orang Melayu, kalau anak mengaji agama, dia kata apa? Kalau anak mengaji agama, dia kata apa? Ingat, siapa nak bagi makan anak hang? Dia, budak-budak ni nak makan apa? Dia pun duk mengaji agama ni nak makan apa? Betul tak? Orang dulu kata macam tu. Lah ni mana-mana ustaz nak pergi mana-mana pun orang tanya, ustaz nak makan apa? Aku pergi mana pun orang tanya. Pasal tu, ya Allah, badan aku tak pernah turun. Nak turun tak boleh, nak turun tak boleh pada. Allahu Akbar kabir, ya Allah. Bulan puasa naik 6 kilo, gila ke? Allahu Akbar kabir. Allah bagi rezeki. Tu ustaz katakan anak murid ustaz, tengok rezeki kita. Satu-satu Allah bagi rezeki. Satu-satu Allah bagi rezeki. Tu ustaz kata insya-Allah. Kalau Allah bagi rezeki, tengok budak-budak orang duk hantar. Tahun ni ada orang nak hantar budak ustaz pergi mengaji Jordan. Beasiswa kedudukan setiap tahun kami dapat. Seorang dua anak murid ustaz dia hantar, dia biayai semua. Seorang dua dia hantar. Ni pula ada 2 orang nak pergi smart dekat Bukit Mentajam ni. Smart IQ. Kita nak hantar daripada Darul Mahabbah, ada hubungan silaturahim sikit dengan depa. Walaupun kita ada kurang yang tak ngam, tapi segi pendidikan kita rasa tempat tu yang terbaik. Alhamdulillah, nampak tak? Bukan senang, ya Allah. Ad-dinu nasihat. Agama ni nasihat. Agama nasihat. Tengok di belakang tu, masa ada lagi. Barang siapa tengok jam, maka berdosa dan kekuranganlah iman baginya. Hukum dia kata kat sini, ikhlaslah. Tajuk dia kata apa? Ikhlaslah dalam beragama. Ikhlaslah dalam beragama itu adalah wajib. Tolonglah. Masalah agama kalau boleh, lillah, buat kerana Allah. Masalah agama kalau boleh, ikhlas kerana Allah. Kita tengok masa kita tak izinkan kita, bulan depan kita nak dengar hadis ni. Tolong tanda hadis ni 1561. Datuk tanya pada Datuk Adnan. Bulan 9. Bulan depan Ustaz Taliman, pasal semua orang terlibat dengan korban. Jadi ustaz pun terlibat dengan korban. Ustaz alu-alu kan, hampa boleh join ustaz pasal Datuk Hikam sama dengan ustaz. Kan? Dia ketua pemuda amanah, akan bersama dengan ustaz. Dia akan sama dengan ustaz Alim, ustaz Paksa, ustaz Juhari, semua ustaz sunnah kita akan turun di Sik. Dan kami dah survey baru ni bulan puasa, da'in sangat-sangat lemah, kita akan pergi di Masjid Hidayah. Jadi hari raya pertama